الله 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 يا الله 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 يا الله. Sepanjang sampai jalan masuk je, tit, apa tu? Tit, normal temperature. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila tit normal temperature, Alhamdulillah. Alhamdulillah lah normal. Kalau tak normal kan, Pak Haji sana kan, tak boleh masuk. Awak demam. Normal itu tit normal temperature. Kita jawab. Bukan jawab kat mesin ni. Kita jawab sebagai hamba. Alhamdulillah, Allah bagi aku sihat. Begitulah. Ini tit menyusahkan aku. Jangan cakap gitu. Apa dapat pahala pun tak dapat. Betul tak? Benda ni apa? Tepak lah, tumbang lah. Menyusahkan aku. Saya nak berlubang dahi aku gitu. Tak ada lagi kat orang berlubang dahi ni tau. Tit, Alhamdulillah. Normal temperature. Berapa orang yang normal temperature tak dapat datang? Ada hal, betul. Ada tak ada hal tapi memang tak ada rasa datang. Kita tik Alhamdulillah. Tik Alhamdulillah. Kenapa syukurlah aku sihat? Itu lah. Bukan saja sihat, dapat masuk masjid. Bukan masuk masjid saja, dapat sunat di masjid. Bukan itu lagi. Dapat lagi niat iktikaf. Siapa belum niat iktikaf, niat iktikaf. Saja aku beriktikaf di masjid ini kan Allah Ta'ala. Nanti pahala kita ni jalan sampai ke 10. Dapat pahala belajar. Duduk taman surga. Walaupun ditutup mulut. Tak boleh nak berkata-kata. Tutup mulut. Pakai mask. Tapi hati dia tak boleh bersawat. Di sebalik mask pun boleh bersawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim. Begitu indahnya. Guru tu kata, kalau orang kau selawat ni masih lagi ada masalah kehidupan, kau potong jari aku tak percaya dia tu. Ini kalau selawat tu tak banyak lah maknanya. Dia tak boleh cover. Dia tak dapat rahmat. Banyak. Anak kena baca banyak-banyak. Banyak mana? Baca ada yang muntah tak apa. Amalan yang tak ada tapis riak. Amalan yang tak ada tapis riak. Ialah selawat. Katakanlah saya rasa riak. Saya pergi sana, saya riak. Allah SWT. Tengok aku ni bagus aku selawat. Orang kata orang gila lah. Pergi dekat gerai-gerai makan tu, Allah SWT. Tengok bang, saya selawat tahu. Saya pandai tau. Allah SWT. Katakanlah dia begitu kan. Allah tetap terima dan tetap beri pahala. Kenapa? Kalau tapis riak. Janganlah buat itu. Akak balik buat begitu, Jais panggil saya. Apa kau ajar kat masjid ni? Yang macam macam ni. Janganlah buat. Walaupun kita pegang talbih, kita bukan talbih sebelah kawan kita. Kita dengar bual dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cakap, tiba dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun hati dia kata, aku nak tunjukkan dia ke selawat, aku nak riak. Dalam selawat tak ada riak. Itu special selawat ni. Dalam amalan lain, Allah Ta'ala tapis. Riak out. Riak tak boleh pakai. Riak tak boleh pakai. Tapi selawat ni tak ada. Itu kelebihan selawat ni. Sebutlah banyak-banyak, terus masuk akaun. Sebutlah banyak-banyak, terus masuk akaun. Akaun apa? Maybank. Maybank. Tengok-tengok Maybank, banyak duit aku. Gitu. Tak ada lah, bukan Maybank lah. Akaun pahala. Akaun pahala, besok akhirat, besok tengok akaun berapa banyak dapat ada. Itu yang dahsyat selawat ni. Ulama kata hebatnya selawat ni dia tak ada tapisan riak. Lepas ni selawat banyak-banyak. Bacalah banyak-banyak lagi larat. Okey, akak tengok lah. Kita berhenti kat mana?
Oh apa? Apa nyaras? 30. Sambung 31. Kat mana? 38 Ustaz. 38. Ya, mendapat kemenangan Mendapat kemenangan semasa melintasi titian sirat. masa melintasi jenis surat. Okey. Ini satu. Mana? Ha? Ni Ustaz, baris pertama bawah 23. 1, 2, 3. Okey. Okey. Kita bacakan kiri ke kanan kan? Okey. Mendapat kemenangan semasa melintasi titian sirat ni dah. Okey. Ada lagi satu hadis yang dikatakan orang ini akan melintas titian sirat seperti kilat. Siapa ni? Okey. Catat hadis ni lah. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang solat berjemaah, dan duduk ia dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Solat jemaah satu, duduk majlis ilmu satu. Nombor 3, dah berdengar ia akan kalam Allah. Saya tulis lah Saya tulis dah senang lah. Biar senang, catat dekat sini je. Sekarang akak cakap saya pun tak dengar. Saya tanya, seperti sini. Okey. Ini daripada tulis dalam kitab. Jadi kita ada rujukan lah. Ini dari kitab. Apa ada tulisannya? Tadi ke besar. Nampak Ustaz. Orang belakang nampak? Lepas ni kita tukar tau. Umur 40 ke bawah, duduk belakang. Dia tukar, siapa nak masuk ikut SOP umur. Yang depan ni 80 ke atas. Kat Nurizan 80, agak 80, tak ada kan. Kita ikut umur lah. Abang 80 duduk depan, 80. Jadi saya tahulah 80 berapa, 88 Ustaz. Saya tahulah. Yang kedua 70, jadi nampak lah. Yang belakang tu yang muda-muda. Yang belakang ni muda-muda nampak dia 20 lebih, 30 kan. Belajar universiti Kita masuk ikut umur. Tidak kesian yang belakang umur 70. Okey, nampak ni? Ni kita apa ni? Apa? Hidayatul Muta'alim wal Umdatul Mu'allim. Pilih lah. Nak tukar-tukar keyboard tak kerti. Kitab ni kata hadis. Dia kata hadis Dia kata inilah hadis. Apa hadis dia? Sesiapa yang solat berjemaah kemudian duduk ia dalam majlis ilmu, mendengar ia akan kalamullah. Online nampak slide tak? Nampak Ustaz. Dan mengamalkan ia akan dia, maka diberi padanya perkara, diberi padanya, ini ya. Jadi buat nombor. Buat nombor 1, nombor begitulah.
Diberi padanya satu, mati ia dalam husnul khotimah. Dua, terlepas ia dari siksa kubur. Dua, kalau tak nampak, dengar suara saya dan nasihat melalui apa yang saya sebut. Okey. Tiga, bangkit ia terlepas satu lah. Tak apa. Nanti saya tulis bawah. Bangkit ia di padang mahsyar bersama para nabi. Empat, di dunia, ini buat bracket, kalau hadis tu dia sebut dunia, tapi untuk menambah kepahaman, diberi padanya hanya rezeki yang halal. Lima, melintas ia di titian sirat sepantas silat. Ni dah sebut ni. Enam, dibina padanya rumah di syurga daripada batu permata merah yang memiliki, dan rumah itu memiliki 4 berapa pintu 40 kot, lupa 40. Confirm Ustaz 40. 40 pintu kan. Okey. Ni. Ini yang hadiah Allah nak beri, ganjaran Allah nak beri apabila dia buat 4 perkara. Ni satu. Ni satu. Ni satu. Ni satu. Ni satu. Apa hadiah Allah nak beri kejaran dia? Ni 6 lah. Apa saya cakap tadi, kelebihan selawat tadi. Orang yang kelebihan selawat tadi, dia diberi melintas titian sirat, berjaya melintas titian sirat. Orang yang duduk majlis ilmu dan dia mengamalkan ilmu dia. Penting kita amalkan lah. Penting kita amalkan. Jadi kita dah belajar ni, kelebihan selawat ni, mula kita patutnya dah sibuk untuk selawat. Mula kita patut dah sibuk untuk selawat. Kerana apa? Dikatakan mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Bila dia mengamalkan ilmu dia ada sini. Ni sama juga ni. Melintaslah orang itu di atas titian sirat sepantas silat. Zoom sampai sana. Macam cerita kartun, magic. Macam magic lah. Nanti malaikat-malaikat akan tahulah. Oh, ni orang ni, dia selawat banyak ni datang ke bumi. Malaikat dia tahulah semua ni. Ada yang terkial-kial jatuh, ada yang kaki sambar api neraka, ada yang terjun sebab api neraka ada. Ada yang terjun sebab api neraka ada. Tutup mic. Bukan akak, orang sana, orang kampung sana. Tutup mic. Okey. Melintas orang yang duduk majlis ilmu ni, melintas ke sepantas silat. Lepas tu orang-orang soleh zaman dahulu seperti Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ni dia hidup sekitar 80 Hijrah. Ibnu Mubarak ni. Satu masa orang Mekah buat sembahyang hajat sebab kemarau yang sangat panjang.
Tapi hari tak hujan. Ibn Mubarak ni dia bangun tengah malam, dia pergi depan Kaabah, dia angkat tangan. Dia turun tangan dia, hujan turun. Itu Ibn Mubarak punya orang soleh. Lepas tu ada orang perasan. Orang perasan dia, orang ikut dia belakang nak tahu rumah dia kat mana. Sebab nak jumpa dia. Dia ni tutup muka dia. Tutup muka dia, dia jalan balik. Dia perasan orang ikut belakang. Bila bagi dia pindah. Bila bagi orang tu datang. Tanya jiran dia, aku nak jumpa orang ni. Yang duduk rumah ni. Jiran dia kata orang ni baru pindah tadi. Pindah tempat lain. Dia tak nak orang kenal dia. Dia tak nak glamour. Tahu? Pada dia glamour ni, terkenal ni, masalah. Dan dia takut hati dia tu riak. Dia perasan, dia doa tadi, Allah makbulkan. Dia turun tangan dia, minta hujan, amin. Hujan turun. Dia perasan dia orang perhati dia doa, dia perasan orang tu ikut sampai rumah. Ikut intai dia balik kat mana. Besok dia pindah. Di sana orang kenal dia. Kalau dia terkenal ni, merosakkan amalan dia, merosakkan hati dia. Tak kenal lagi berdosa. Kalau terkenal berdosa juga tau. Betul lah Akak pergi sana, Kak Lima. Akak pergi sana, Kak Lima. Akak pergi sana, Kak Lima. Akak pergi Langkawi, Kak Lima. Ini Kak Lima dekat YouTube kan. Yang masak Maggi tu kan. Tangan, mari makan Maggi bersama Kak Lima. Masak Maggi pun, bukan nak pun. Terkenal. Susah hati. Bukan kita susah hati, kawan kita susah hati. Orang lelaki yang handsome, hai Kak Lima. Hajau hati dia tu. Hidup pun susah hati, betul, terkenal kan. Orang soleh dulu tak kenal. Bagus orang tak kenal kita. Kita pun tak ada dengan kabur sangat. Dia tak nak hati dia rosak. Ibn Mubarak ni bila orang tanya dia, dekat tempat pengajian dia ni guru. Kalau kau dapat wahyu, seperti para Nabi, contohnya kau dapat wahyu yang kau akan mati malam ni, apa kau nak buat ini? Dia kata apa? Aku akan hadir majlis ini. Dia kata gitu. Aku akan hadir majlis ilmu. Tak kira lah dia mengajar ke, dia belajar ke, aku akan hadir pada majlis ilmu. Kenapa kau hadir ilmu? Inilah jalan ke syurga. Dia kata gitu. Kita tak kuat. Kenapa tak datang minggu lepas? Minggu lepas teringin makan karipap Ustaz. Ini karipap sana jauh jam. Makan karipap pun tak datang bulan. Okey. Tengok ayat ni. Ni. Dikatakan orang yang boleh melintas sirat ini, ada satu perkataan yang ulama tulis. Ini kalau engkau berjaya melintas sirat, apa dia? Engkau dikatakan mendapat kemenangan. Kita tak tahulah macam mana nanti di akhirat nanti. Mungkin orang melintas sirat ni, bersorak. Tahu? Sebab apa? Depan sirat ni apa? Syurga. Dan ada macam bas-bas dia tunggu dia. Macam bas tunggu nak bawa syurga. Tapi bukan bas. Ada bendera. Mu'az bin Jabal akan bendera, memegang bendera para ulama, orang-orang berilmu. Dia akan pandu. Jom masuk syurga. Sayyidina Hamzah akan pegang bendera untuk orang-orang mati syahid. Orang mati syahid, dia akan dipanggil nama dia. Engkau sini, engkau barisan sini. Jom masuk syurga. Amboi. Moga Allah rezeki kita lah. Kita ni bukan walim. Kita ni bukan para ulama. Kita ni bukan orang syahid. Moga kita ada staff nanti. Ni ada malaikat panggil. Para pelajar agama, kampung Medan. Jom, Maklimah, jom, Maklimah. Maklimah lagi. Tak doya daripada kampung Medan. Ya, kampung Medan. Pelajar agama kan, pelajar agama. Jom sini. Kita punya barisan kat sini. Adalah malaikat akan panggil. Kak Beda sini, Kak Beda. Ni, Kak Beda sini, Kak ni. Kak Beda ni. Masa tu berpeluk-peluk lah. Nama nak pergi syurga. Moga kita ada nanti jumpa. Ayam. Jumpa di sana, dilepas setiap sirat. Bagaimana ni yang mamai? Nak pergi syurga.
Sampai syurga, nanti diberi makan apa? Makanan yang pertama apa? Dah dia kata. Apa tu? Salsabila apa tu? Anak kambing dulu dia bagi makan anak kambing, anak lembu ke anak kambing bakar. Itulah. Lepas tu dia beri minum. Dia ada welcome punya food. Orang terjangka ni welcome. Lepas tu aktiviti bebas. Nak terbang ke, nak terbang ke, nak syurga ke, nak makan buah ke, apa benda bidadari ke, nak tukar pakaian ke, apa benda ke. Lepas tu nak ada biarah ke, tu dia punya hadiah. Tapi kena lepas sirat dulu. Jadi kita nak minta dengan rahmat Allah, masuk je sirat tu, pum, sampai sana. Itu dah masa patah kilat. Tak ada nak napi gelap-gelap sirat ni, tak ada. Tak ada nak nampak api dekat bawah. Tak nampak orang depan kita kena kait, pum turun. Orang belakang kita, pum turun. Wah, ngeri. Ada yang jatuh, kena bakar api bonggong ni, jalan lagi jatuh. Beribu tahun pun sampai ke sana. Tapi kita nak naik ekspres ni. Ekspres sepatah kilat. Bukan KL Taiping. Bukan ekspres KL Taiping. Ekspres Titian Sirat. Pum, sampai sana. Kita pelik, kenapa aku laju sangat ni? Jangan pelik. Kenapa? Kat dunia ada amalan yang dibuat. Kat dunia banyak selawat. Sebab tu banyak selawat. Baca sampai duduk ni. Akal salin tumpu hati tu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hatta kalau baca Quran sekalipun pun tak apa. Quran ni baca, ni tangan ni pegang ni. Ini bacaan hati. Ini lidah baca lain, ini hati. Ini baca Quran. Ini hati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baca. Tangan gerak. Baca. Bacalah. Tangan gerak. Tapi jangan ini dia hati ni semua selawat. Boleh. Apa boleh juga. Sambil salin nota, hati selawat. Jangan sambil salin nota, ingat. Ikan patin lagi kau mana ikan patin. Mana kau ikan patin? Anak bagian kau mana? Alamak, terlupa tahu macam ais. Ingat tu je. Mana nak selawat. Sebab dapat berjumpa, alasan untuk berjumpa Nabi Muhammad SAW. Jumpa bukan macam ziarah di Madinah. Ziarah ni Rasulullah dah wafat. Tapi jumpa ni live atau secara langsung. Nampak jasad dia. Dia nampak kita. Dan kita boleh kata, ya Rasulullah, aku ni umat engkau ni dulu masa di dunia. Sekarang juga aku umat engkau. Dan Rasulullah terima. Kenapa Rasulullah terima? Antara sebabnya kita banyak berselawat pada Rasulullah SAW. Ini baki muskil tak tahu berapa tahun tak. Kalau umur 60, 50 ni. Kalau ikut apa yang adat ni tak lama lah. Jadi baki masa yang ada ni jangan buang-buang lah. Selawat. Kalau lupa, tampal dekat dapur satu kertas. Tampal je kat mana-mana kecil, selawat atas Nabi. Dekat dalam bilik, tampal selawat atas Nabi. Kalau kita lupa, kita nampak selawat atas Nabi. Kita akan selawat lah. Begitulah kaedah dia. Jadi kita boleh selawat dengan banyak. Moga-moga nanti dapat jumpa jasad Rasulullah yang mulia ni. Dia antara orang yang pertama diberi pakaian. Rasulullah dengan Nabi Allah Ibrahim. Kemudian para Nabi lain akan diberi pakaian. Sebab orang bangun ni, pada masa ni orang bangun dah keadaan bogil. Tapi mereka ni para Nabi ada diberi pakaian. Jadi bila ulama kata engkau banyak selawat, engkau dapat jumpa Nabi, bila duduk dengan Rasulullah ni, walaupun ramai duduk sekeliling dia, orang tu akan selamat. Tak adalah Rasulullah hari kiamat ni. Urut-urut paling masyarakat tak ada lah. Kenapa? Dekat kita adalah Rasulullah. Kau nampak Rasulullah? Nampak dia tu. Hampir kita dengan dia. Rasulullah kata orang yang paling hampir dengan aku pada hari kiamat ada dua hadis. Satu dikatakan orang banyak selawat. Dan satu dikatakan orang yang mempunyai apa? Anak ramai.
Situ ramai bang. Bini ramai. Duit banyak. Kereta besar. Pangkat tinggi. Tudung cantik. Tudung ada 50 helai. Orang apa? Yang kedua dikatakan akan dekat dengan aku. Orang apa? Pertama orang baca salawat. Kedua orang yang mempunyai apa? Menjaga anak yatim. Bukan. Orang yang mempunyai akhlak mulia. Akhlak mulia. Akhlak mulia. Cakapnya lembut, tak marah-marah, akhlak mulia. Mukanya tengok, kita tengok bersemangat. Kita tengok muka dia, kita hari tu hidup kita bersemangat. Punya sinar pada muka dia tu, walaupun dia ni tak cantik ke apa ke, tapi kalau kita tengok muka dia, orang perempuan jumpa dia dengan perempuan tengok muka dia, dia rasa ada satu, tu dalam orang putih kata aura tu tau. Aura positif tu. Sebenarnya daripada nur wajah dia tu, daripada kebaikan hati dia, bersihnya hati dia terpancarkan muka dia, orang tengok orang rasa seronok. Macam orang jumpa Rasulullah. Rasa gembira. Ada yang balik jumpa Rasulullah menangis. Jumpa muka dia je ni. Tengok muka dia menangis. Ada yang balik menangis, orang kafir saja. Kenapa kau nangis? Dia kata kalau kau jadi aku pun kau nangis. Kenapa? Aku baru balik daripada bertemu dengan seorang lelaki paling mulia. Itulah Rasulullah. Akhirnya orang Quraisy ni geram. Orang jumpa Rasulullah, diseksa je dia. Dia kata aku tak kisah, aku nak seksa aku. Sebab aku dah dapat nikmat yang besar. Aku jumpa tubuh yang mulia. Itulah Muhammad SAW. Jumpa sampai boleh keluar air mata. Pernah tengok tak dekat YouTube? Budak-budak perempuan jumpa Michael Jackson. Akan tak kenal Michael Jackson Tak kenal? Pula kalau watak solehah ni tak kenal Michael Jackson. Artis. Dia artis. Nampak tak? Dia jumpa artis ni dekat atas stage. Dia kat bawah ni, eksteria. Jerit, menangis. Nampak tak? Nampak? Macam dia jumpa aku, tak tahu lah. Oh Michael, I love you Michael, I love you Michael. Tengoklah dekat YouTube. Kenapa dia nanya ni? Minat, suka, sayang, gambar tampal kat bilik, peminat setia. Mike, love you, ada ambil kertas. Michael Jackson, Nerini, tu dia kahwin, orang tu kahwin dengan dia pun ada. Dahsyat. Orang yang memuja-muja Rasulullah, yang sayang Rasulullah, nanti dekat syurga, nanti dijumpa, dekat padang mahsyar nanti dijumpa. Kita pun tak tahu, rupa kita macam mana. Masa tu tak ada riak-riak. Rasulullah kata orang yang terima buku amal, dan dalam tu banyak amal soleh dia akan ambil dan dia akan tunjuk dengan orang. Tahu? Sekarang kat dunia tak boleh tunjuk orang. Sekarang kat dunia tak boleh cakap, jumpa orang ni malam ke tahajud tau. Jumpa orang ni malam ke tahajud tau. Boleh tak gitu? Lepas tu buat pengumuman, Ustaz punya mic dia Ustaz. Diumumkan semalam saya tahajud pukul 3 pagi. Sekian, terima kasih. Boleh? Dan suruh lah. Diumumkan tadi saya masuk duit dalam tabung putih itu 100. Mana tabung putih? Punya semangat nak bersedekah sampai jatuh tabung putih. Diumumkan saya masuk RM1 saja. Tak apa kak, RM1 pun tak apa. Jangan rasa rendah diri. Kita ada RM1 masuklah RM1. Betul tak? Kalau ada RM5 masuklah RM5. Ada RM5 masuklah RM5. Tak ada masalah. Bukan nilai itulah. Tapi kalau lagi banyak lagi baguslah. Itu je. Bukan nilai itulah. Bukan nilai itu. Yang sampai pada Allah tu bukan nilai. Yang sampai pada Allah tu keikhlasan. Dan lagi besar nilai itu ikhlas tu. Waktu lagi besar amount dia. Pahala dia lebih banyak lah. Ikhlas RM1 tak sama pahala ikhlas RM10. Faham? Ikhlas RM10 tak sama pahala dengan tak ikhlas 100. Tak sama. Tak ikhlas 100 tak dapat apa-apa.
Jangan masuk duit, sabun putih tu, RM1. Alah, akak ni pandang pula. RM2. Jangan bully orang pandang. Ada orang dia masuk duit, dia buat begini. Saya tunjuk mana bebek abang? Oh, tahu tinggal kat kedai. Ada. Ada orang kalau kita tengok kadang-kadang dia malu, dia masuk duit, dia buat sini. Nampak? Tak nampak duit kadang begini lagi. Tak payah, masuk je. Ustaz, RM1 Ustaz. Amboi, besar je. Orang Mak Lima nampak, Kak Joyah nampak, Kak Ito nampak. RM1 je. Gelang pergi 3. Bukan orang ni, kali ni. Gelang 3. Emas putih, emas oren, emas coklat, emas pink. RM1 je Kak. Janganlah pandang tu. Ada orang macam tu. Kalau orang macam ni, masuk tabung. Sama je macam Imat. Dia tak bagi orang tengok dia masuk apa. Pada terpulang lah macam yang kita faham kan. Daripada saya, masuk je. Tak apa. Aku masuk ni bukan sebab engkau. Aku masuk ni aku nak berlatih diri aku istiqamah. Aku masuk ni aku harap Allah ridha aku. Aku masuk ni aku harap Allah sembuhkan penyakit aku dan sembuhkan penyakit orang-orang di bawah tanggungan aku. Tu ada hadis gitu. Masuklah RM5, masuklah RM10, masuklah RM2, masuklah. Tak ada duit lah naik RM50. Masuk je. Tapi RM50 nanti dia bunyi kuat. Ting, 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 ting. Lepas tu orang kalau buat tabung derma, satu jangan bagi orang luar nampak. Lagi satu kat bawah tu tahu span. Jadi kalau masuk siling, tak bunyi lah. Ini masuk siling, ting, ting, ting. Orang pun malu masuk siling ni. Apa sebab berjumpa Rasulullah ini antaranya kita banyak sahabat. Kita nak jumpa. Orang yang paling utama nak jumpa pada masa ni Rasulullah ni. Orang yang utama. Kalau kita banyak sahabat nanti Allah dorongkan kita, Allah bangkitkan kita. Kita tengok-tengok dekat kita para Nabi Rasul. Antaranya Rasulullah ni. Kenapa? Allah takdirkan orang banyak sahabat ni kau akan hampir dengan Nabi kau. Rasulullah kata manusia ini akan bangun pada masyarakat bersama orang yang dicinta. Sebab tu nak datang kalau dicinta ni sebut nama dia banyak-banyak. Sebab kita selalu tengok muka dia. Kalau orang yang kita biasa tengok muka, kadang-kadang kita mimpi. Kadang-kadang kita jarang tengok muka, hari tu kita nampak muka dia dekat kedai, kadang-kadang malam kita mimpi dia. Ini biasa lah. Ini biasa. Tapi Rasulullah ni muka dia kita tak dapat tengok. Tapi rasa kasih tu boleh datang dengan sebut nama dia dan perkataan yang perlu disebut ya sahabat. Itu sebut nama dia sampai datang rasa kasih. Kalau boleh bacalah Sama'il Muhammad, baca dan kita baca marhaban tu Aqdalul Imlaq Bizat Aliyah, baca tu. Baca yang Syekh Ja'far Al-Bazanjar tulis tu, apa benda yang cerita tu. Syadidul Haya'i wa Tawadhu', baca semua tu. Jadi itu menceritakan apa kehidupan dia. Baca hayati, baca. Lama rasa sayang. Rasa sayang, rasa rindu nak jumpa. Itu yang bila ziarah makam ni menangis. Tengok adab depan dia kejap. Rasa. Ni umrah dah buka ni, nak pergi dah umrah. Ni umrah. Adik saya, dia kemana datang rumah. Dia duduk Mekah 5 bulan. 5 bulan kan dia kat malam. 5 bulan dia. Dia kata dia duduk Mekah pun 5 bulan. Lepas tu dia pergi Uzbekistan. Dia ni kerja, dia ada kerja. Dia berniaga kan. Uzbekistan, lepas tu dia balik Mekah balik, lepas tu dia bawa balik Malaysia. Lepas tu dia kuarantin 7 hari. Lepas tu dah habis kuarantin dah 10 hari, dia datang rumah saya. Saja dah datang, adik-beradik kan. Saja datang. Dia kata sana kalau nak pergi masjid pun nak kena booking. Dah kena booking pakai apps, pakai aplikasi ni. Jadi kalau masuk masjid, baru masuk. Kalau booking tu dia akan jawab, okey, awak pergi masjid waktu ni, waktu solat ni, tarikh ni. Waktu tu je pergi masjid. Besok nak pergi lagi, lusa nak pergi lagi, booking lagi.
nak pergi hari ni. Dia jawab, okey awak pergi subuh. Kalau dia tak jawab, tak boleh masuk. Jarak tu memang dia buka dah, ni dah rapat. Tapi dia masih lagi pakai app untuk booking. Dia kata sekarang ni payah sikit lah. Tapi kalau nak pergi, boleh pergi. Payahlah. Dia ada giliran untuk pergi masjid. Tak macam dulu. Dulu kita 2 pagi dah bangun ni. Pukul 3 pagi dah sampai masjid dah. Orang subuh ke 5. 2 pagi dah sampai masjid. Punya semangat nak duduk pada masjid Nabi. Dia kata memang kena booking. Nak buat umrah, dia kata dia pergi situ, dia masuk 10 hari dapat buat umrah sekali je. Sekali je. Itu pun nak booking. Nak masuk daripada mikat atau mikat keluar pergi mikat, masuk balik. Beratur dia kata 1 jam beratur. Nak masuk ke Kaabah ni. Beratur di luar. Dengan pakai ihram ni, beratur sejam. Dia kata payah sikit lah, bukan tak boleh lah. Dia kata tapi kalau orang umur 60 ke atas, dia tak bagi masuk. Dia tak bagi masuk Mekah. 60 ke atas, tak boleh buat umrah lagi buat masa ni. Buat masa ni lah. Tak tahu lah akan datang. Sinovac, dia kata tak boleh masuk. Makcik-makcik Sinovac, pakcik-pakcik Sinovac. Itu Sinovac lah. Itulah yang lembik ini kena contoh lagi. Apa pun kena Sinovac ni? Geram ni. Habis tak boleh pilih. Boleh tak pilih? Apa? Extra Vaganza apa? Apa nama? AstraZeneca. AstraZeneca satu. Ini bukan kedai mamak. Betul. Saya tak nak ni. Saya nak beza. Bukan. Datang apa benda, tengok dekat kad, Sinovac. Dah. Kau boleh pilih betul tak? Mula dia tak bagi langsung masuk. Sekarang ni boleh bagi masuk. Adik saya kata kalau Sinovac dia nak tengok satu lagi. Satu lagi penggalak. Penggalak tu tak tahu tak jenama apa tu tak tahu lagi lah. Kat Malaysia belum lagi ada penggalak tu. Jadi yang Sinovac dia kena sabar dulu lah. Dia kata mungkin mereka akan luluskan tu. Mungkin lah dia kata dia dengar khabar kat sana lah. 5 bulan dia saya belum buka. Dia ada meniaga tu. Tu dia cerita. Dia turun Uzbekistan, daripada Mekah dia pergi Uzbekistan, dia ada meniaga kat Uzbekistan. Dia kata tak ramai orang pakai mask, kebanyakan orang tak pakai mask. Uzbekistan ni. Padahal kes tinggi juga. Sebab sana tak wajib pakai mask. Tak wajib, kita ni Malaysia kalau tak wajib, masa ramai tak pakai. Kalau tak wajib lah. Kalau tak ada denda lah, ramai tak pakai. Dia ceritalah keadaan sana kan. Begitulah. Mendapat rahmat Allah. Ini sangat common. Ini sangat benda yang paling kita cakap dalam selawat ni. Inilah perkataan ni. Ni. Yang kita selalu cakap apa benda ni. Inilah yang kita selalu sebut ni. Ini kasih sayang, belas kasihan. Ni. Ni kasih sayang ni. Ni. Apa ni? Itu rahmat ni. Jadi apa yang kita nak cakap antara jalan untuk mendapat rahmat Allah ni, cara yang paling bukan kata mudah. Kalau Allah tak izinkan kita pun kita boleh buat sebenarnya, bukan mudah. Yang kita kata ringanlah di lisan itu ialah kita banyak selawat. Nak dapat belas kasihan dia, nak dapat apa, kasih sayang dia tu Allah lah. Cara yang paling cara yang paling agak mudah lah kalau kita nak buat banyak selawat. Disiplinkan lah, sehari 1000 ke, atau selawat lah. Guru kami kata yang selalu yang rajin ibadah ni orang perempuan, dia kata lah. Dia pernah tengok isteri dia sambil basuh baju, mulut rumah kami. Baju ni. Dia cakap lah. Dia tanya dengan anak dia pun dalam kelas tu. Perasan tak mak ni tu? Dia kata dia perasan mak ni kumar kambing. Kumar kambing selawat tau. Bukan kumar kambing mengeluh.
Ni orang budak ni kalau diharap orang tu tinggal tak nak. Mak sawat tu bukan mak sawat, mak geram. Tinggal satu tak nak. Tak ada apa-apa. Hati pun sakit. Hati pun sakit eh? Geram budak-budak daripada harap langsung. Aku pergi belajar ni nasi lemak sebumpun dengan pinggan. Pinggan ni pun dia tak masuk. Dia cakap betul. Kalau dia selawat dia dapat 10 dah. Dapat 10 dah. Best selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tengok sudu satu pun tak masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam selawat macam geram. Awak sallallahu sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala. Macam cara lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli. Tapi jangan tinggal sayyidina tu, kalau boleh jangan tinggal. Walaupun Allahumma salli ala Muhammad ni sah, selawat ni sah, dapat pahala. Tapi kita nak lahirkan penghormatan kita pada Rasulullah ni, kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak lahirkan penghormatan. Nak lahirkan rasa kita kena hormat dia. Macam mana kita panggil bos kita encik-encik itulah. Sampai dia pencin pun kita panggil encik, betul tak? Dia dah pencin ni, kita dah pencin. Kita jumpa dia dekat pasar malam. Dulu kita panggil dia Cik Sulaiman. Kita jumpa dia pasar malam, dia bukan bos kita bukan staff dia, kita dah sama dah pencin. Kita panggil apa? Liman, kau pencin buat apa? Ada tak itu? Ada juga. Kita tak hormat dia. Cik Sulaiman, buat apa sekarang ni? Dah pencin. Rasa hormat tu tak hilang lah. Memang budaya orang kita ni itu bagus. Orang Melayu ni budaya bagus. Cikgu kita dah pencin. Kita nak murid dia, kita pun dah pencin kerja dah. Kita jadi jurutera, kita jadi arkitek, kita jadi orang-orang terhormat. Asalnya belajar dengan dia kat sekolah. Dia tetap cikgu sampai pencin. Kita jumpa dia, kita tak akan panggil nama dia. Betul tak? Kita akan panggil cikgu. Kenapa? Hormat tu. Ini kan boleh dengan Rasulullah. Walau Rasulullah sudah wafat. Dan kita pun tak pernah tengok muka dia, tak pernah dengar suara dia. Tapi atas beriman kita pada dia dan dia orang paling mulia di sisi Allah, jangan tinggal nama Sayyidina. Sayyidina ni maknanya tuan. Tahu? Sayyidi. Tuan. Maknanya orang-orang dihormati ni dipanggil Sayyid. Lepas tu orang kata kalau nama Sayyid ni keturunan Nabi, wallahualam. Mungkin juga, saya pun tak pasti ya. Mungkin. Sayyid ni selalunya dikahwinkan dengan apa? Syarifah. Siapa nama Syarifah? Jangan tak ngaku kak. Akak punya suami nama Said Tak ada. Mesti ke kahwin dengan Said? Tak juga kan? Tak juga. Ada orang nama Syarifah, suami dia tak nama Said ni. Tapi kalau kahwin ni tak apa, tak ada masalah apa-apa tak ada masalah. Mendapat rahmat Allah. Jadi nak muatkan kita selawat ni, kita ingat aku nak jumpa Nabi. Aku nak jumpa Nabi ni nanti ni. Aku nak jumpa Rasul hari kiamat nanti. Aku nak jumpa Rasul, aku nak jumpa Nabi. Apa cara dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku nak selamat di tepi sirat. Aku nak lintang macam kilat. Boom, sampai sana. Apa caranya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beri salam lagi. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tapi syariat kena ikut dah. Aurat kena tutup. Semayang kena buat. Jangan semayang tu kadang maghrib tu tinggal, isyak tu tidur. Isyak dah masuk. Buat-buat kerja bukan benda sibuk pukul 11. Tak apalah. Nanti semayang isyak pukul 3 lah. Boleh tahajud sekali. Boleh tahajud. Hanyut dengan subuh baru terkejut. Lepas tu kata nak jumpa Rasulullah. Mungkin je. Tak mungkin ni, syariat dia pun tak ikut. Pengajaran dia tak dengar. Atau cara dia, syariat dia tak nak ikut. Apa yang wajib kan ikut. Tetapi untuk menghampirkan kita, diri kita atas dunia ni dengan dia dan menghampirkan diri kita pada akhirat nanti, dapat lepas titian sirat, dapat jumpa dia dekat dunia, dapat belah kasihan, dekat akhirat dapat belah kasihan Allah. Maknanya kalau ditakdirkan ada dosa nak kena seksa, Allah beri dia rahmat di akhirat, Allah kasihan kat dia. Rasulullah pun nampak dia. Rasulullah kata, kau dia banyak selawat kat aku beri kau syafaat. Aku beri kau minum telaga Kausar. Orang yang minum telaga Kausar ni dia takkan haus.
Sampai bila-bila. Habis yang kat surga tu minum ke apa? Surga tu minum atas dasar nikmat, bukan haus. Surga tak ada haus, surga tak ada lapar. Tapi makan sebab nikmat. Sekali kunyah lagi nikmat, bukan kunyah lagi nikmat. Tu nikmat kat surga. Habis kalau makan minum aja terberak, tak ada berak. Tak ada kencing. Tak ada tandas. Bukan macam dunia. Badan manusia tu dalam surga ni dia proses dengan cara lain. Dia keluar jadi peluh. Dan peluh dia wangi-wangi. Kita nak dapat nikmat itu semua tu dengan rahmat Allah. Dan cara paling mudah dapat rahmat Allah ni paling senang. Tanpa kita nak keluar duit. Kalau tak ada duit, kita banyak apa? Banyak selawat. Banyak selawat. Kalau boleh, kalau belum ngantuk tu, nak tidur kalau belum ngantuk kan. Dia kalau dah umur dah banyak ni memang payah nak tidur kan. Kelip. Saya kelip. Bangun je. Ambil tasbih. Duduk atas kursi. Selawat. Baru 4 kali terlelap pula. Ini kelakar tu. Bila bangun tak ngantuk. Tak ngantuk. Pandang dinding, pandang siling, tengok. Abang sebelah berdengkur. Kerak. Dah macam semua kapal lah. Entah berapa sesen dah dia singgah. Dia terkelip-kelip. Tak tidur lah. Bangun dah sawat. Tidur lah. Udah Allah SWT dia. Ngantuk pula. Pelik. Pelik. Tadi tak ngantuk. Tak apa, selawat. 80 kali, tak apa. Nak selawat panjang tak apa. Kalau panjang-panjangnya boleh baca selawat panjang. Nak pendek-pendek tak apa. Ikutlah dan tengoklah bagaimana keupayaan kita. Okey. Apa seterusnya? Mendapat, tengok semua mendapat. Tak ada yang tak dapat, tak ada. Barakah. Ini perkataan ni pula ni. Tadi rahmat. Ini barakah. Barakah ni kalau dia kitab-kitab kamus-kamus. Dia sebut betul-betul. Barakah. Kah. Bukan barakah. Jangan kata barakah. Ini hari kita punya masa ni barakah. Bukan barakah. Barakah. Berkat. Barakah. Barakah ni apa? Barakah ni yang kita kata kebaikan yang bertambah. Bertambah ni apa? Bertambah ni banyak lah. Bertambah. Tumbuh sana, tumbuh sini, tumbuh sana, tumbuh sini. Kebaikan yang bertambah. Itu namanya barakah. Kalau usia yang barakah, dia penuh dengan ketaatan. Kalau rezekinya barakah, dia penuh dengan derma-derma, sumbangan-sumbangan, membeli barang-barang keperluan yang membawa kebaikan. Itu namanya barakah. Kalau makanan yang barakah, berkat, makanan yang berkat, dia akan jadi tenaga dan tenaga itu akan tolak kita ketaatan. Kepada taat. Itu makanan yang barakah. Kalau usianya barakah. Usianya barakah apa? Kebanyakan hidup dia adalah dalam taat. Itu namanya usianya barakah. Itu doanya kita baca apa tu? Kunut. Allahumma adina fiman hadait, ma'afina fiman nafait, tawallana fiman tawallait, wa barik lana. Itu kan. Fima a'tait. Berkatilah aku atas apa yang engkau beri padaku. Apa kau beri padaku? Nyawa. Apa? Usia. Apa? Ilmu. Apa? Makanan. Apa? Kesihatan. Sihatnya barakah, dia akan buat taat. Sihatnya tak barakah, dia akan pergi karaoke. Dia akan berhibur-hibur. Dia akan buang masa. Dia akan membawang. Dia akan mencili. Dia akan mengunyit. Apa lagi nak panggil? Dia akan mengesuk. Tahu? Bersihat ni. Dia akan sorry-sorry. Dia akan gosip-gosip. Dalam WhatsApp. Dalam video call. Dalam Telegram. Dalam Facebook. Ini usia sihat. Jangan buat benda tu.
Maknanya usia ni tak berkat. Usia berkat ni dia penuh dengan taat. Kita minta Allah berkatkan apa yang dia berikan kita, dia berkat. Itunya doa yang kita baca dalam kunut. Berkatilah apa yang kau beri kepada aku. Itu barakah. Antara jalan barakah ini dikatakan apa? Banyaklah engkau berselawat. Apa lagi alasan nak selawat? Tak ada alasan. Banyaklah engkau berselawat. Allah beri berkat dalam kehidupan. Hatinya berkat ini, hatinya kebaikan ini, dia penuh dengan mahmudah. Terbuanglah pada dia mazmumah. Hatinya berkat ini, dia Allah beri dia tenang dalam hati dia. Allah beri dia senang dalam hati dia. Allah beri dia mutmainnah. Allah beri semua. Kenapa? Dia memiliki hatinya berkat. Hatinya penuh kebaikan. Tak ada hasad dengki dalam hati, tak ada sanggup buruk dalam hati, tak ada marah-marah dengan orang dalam hati, tak ada rasa kita lebih baik daripada orang dalam hati, tak ada. Allah tak beri itu. Allah beri hati dia mulia. Dan inilah hati yang mutmainnah yang akan dibawa pergi daripada, dikeluarkan roh daripada hati ni, dikeluarkan roh dia. Dia panggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Atau ayat itulah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhirnya syurga. Dia memiliki hatinya barakah. Itulah pula kata berminyaklah dengan minyak apa? Minyak petrol. Minyak apa? Berminyaklah dengan minyak zaitun. Bukan minyak petrol. Yang mana diberkati dia akan dia. Kalau kata minyak zaitun ni diberi berkat. Saya bukan dia zaitun tau. Cerita hadis ni. Baik berkat ni maknanya Allah dah beri kebaikan pada pohon zaitun ni. Buah ni orang buat minyak. Itu semua ada hadis dia. Macamlah Rasulullah kata ada jiran kita ni kematian. Dia bersedih. Rasulullah kata engkau pergilah rumah dia. Engkau masak apa? Tom yam. Apa dah dia kata? Kau masakkan ni bubur. Bubur apa? Bubur ayam. Bubur tahu. Masak apa? Kau masakkan dia bubur Bali. Rasulullah katalah hadis bubur Bali. Bali itu Bali. Kerana dia akan mengurangkan kesedihan dia. Mana boleh makan dengan bubur Bali. Akak kalau sedih, makan bubur Bali. Ini sedih, bantai lagi asap pedal pinggan. Makan bubur Bali. Kenapa bubur Bali? Rasulullah kata, wahai Aisyah, kau pergi keluarga dia, kau masakkan dia bubur Bali. Bukan kata bubur Bali tu jangan sedih. Bagi dia makan, bagi dia gembira lah. Kenapa Rasulullah sebut bubur Bali? Allah alam. Tapi nak buat boleh? Buat. Itu orang kata Bali ni makanan sunnah. Bali dia makan sunnah. Seterusnya, nombor berapa? Kasih Nabi Muhammad SAW kepada kita berkekalan. Maknanya datangkan rasa sayang Rasulullah kat kita ni. Sebab bila kita beri salam, apa selawat kat Rasulullah, maka Rasulullah ni akan diberitahu. Dan dia akan dimasukkan roh dia balik ke jasad dia, dan dia akan menjawab salam. Lepas tu guru kata jangan lupa beri salam sama. Lepas tu selawat yang paling bagus, dulu kami belajar dulu, guru-guru kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dia kata ni. Sebab Quran kata gitu. Berilah selawat dan sebaik-baik salam. Taslimah. Jadi nak selawat ni baca tu. Rangkaian tu. Ada selawat, ada salam. Kenapa? Moga-moga Rasulullah jawab salam kita dan dia sayangkan kita. Dia sayangkan kita. Sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ulanglah dua benda ni. Ulanglah banyak-banyak. Guru-guru yang banyak selawat, guru-guru yang hebat di pondok-pondok yang banyak selawat. Sampai yang saya kata tadi lah, ada yang kata kalau orang banyak selawat ni hidup tak berkat lah, ada masalah di kehidupan dia lah. Ada masalah, kau potong jari aku ni gitu. Sampai kenapa dia kata itu? Dia kata tak mungkin.
Yakin dia ni, tak mungkin. Ini ada masalah, kita kata banyak selawat. Saya selawat Ustaz, satu hari 50 kali. 50 kali berapa minit? 50 kali hanya seminit setengah je. Apa memadai ke? 24 jam tu seminit setengah je selawat. Dalam keadaan kita kata kita banyak masalah. Betul? Dia katakan, Nabi kata, siapa yang buntu, banyak istighfar. Siapa yang buntu, banyak selawat. Banyak ni, memang banyak lah, betul banyak. Bukan 10 kali, sehari. Sedangkan cakap sisi lagi banyak daripada selawat. Mana nak buat tasih semua tu? Baca banyak-banyak lah. Jadi macam orang mabuk selawat. Terus mabuk selawat. Kat dapur selawat, dekat mesin basuh selawat. Dekat depan selawat. Hatta kalau boleh, tidur pun mimpi selawat. Hijau pun selawat. Barang jatuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cik mata hilang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang tua dulu gitu kan. Pergi rumah orang, Allahumma sholli. Atau di pelang hidup gitulah. Yang betul gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jumpa orang kat masjid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lepas sembahyang, sallallahu ala Muhammad. Kan salam tu kan diiring dengan salawat. Orang dulu lah. Kalau nak salam tu tak boleh. Covid kata dia. Saya pun dah lama tak salam sama orang. Lepas sembahyang lah. Kadang-kadang berlalu salam juga. Saya tanya Ustaz boleh salam? Salam kan. Tadi kawan kerja KKM. Dia datang, saya nampak dia datang. Saya pergi kat depan. Dia turun motor, dia jumpa saya. Kejap. Dia patah balik kat motor. Dia ambil cerita email dalam beg dia. Baru salam dia kata. Dia kerja dekat kementerian. Dia nak berhenti kat tangan dia, janganlah ada hukuman dia berjanji kat saya. Nak balik, saya sekali. Baru salam. Kita tak larat lah buat gitu bang. Naknya haus sangat ni. Punyalah dia menjaga lah. Dia menjaga tu. Tak apalah, itu usaha kita lah. Kau banyak. Barang jatuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan melata-lata, dah tak nak dah. Melata-lata, sebut benda-benda dalam kain semua tu. Tu patutnya orang belajar agama tak gitu. Bagaimana Asyah isteri Fir'aun kan, cerita sangat popular. Dia sikat anak Fir'aun. Anak Fir'aun ni dia sikat. Fir'aun ni dia ada banyak bini katanya. Sikat tu jatuh. Dia kata apa? Apa dia kata? Oh pocut, oh polong, apa nama hantu dia sebut? Oh jembalang, oh mak engkau, oh nenek engkau dulu lah. Oh mak hang, oh toh hang, oh moyang hang pun ada. Dia kata apa? Allah. Allah, betul. Anak pada Fir'aun ni kata, apa yang kau sebut? Anak raja dulu, Fir'aun ni, Raja Fir'aun ni, rambut dia pun ada tukar sikat ni. Sekali tu, disikat oleh Masita. Kamu juga, Masita pun kena gitu juga. Masita ni gelaran kepada tukar sikat rambut zaman dulu. Kalau tukar sikat rambut anak-anak Fir'aun, dia panggil Masita. Sama juga, Allah disebut. Anak dia kata, kau sebut apa? Aku sebut nama Tuhan aku. Bukan bapa aku ke Tuhan? Kan Fir'aun ni mengaku Tuhan kan? Tak, bapa engkau bukan Tuhan. Yang Tuhan, Allah ni Tuhan aku, Tuhan kau, Tuhan bapa engkau. Oh, marah anak dia. Marah anak dia. Nanti aku ngadu bapa aku. Dia tak takut. Dia kata, Tuhan ini Tuhan aku, Tuhan engkau, Tuhan bapa engkau. Maknanya dia dengan bapa engkau dia marah. Tuhan aku, Tuhan engkau, Tuhan bapa engkau. Bukan bapa aku Tuhan, bukan. Oh, dia sangat berani. Masita ni dia ada anak dia 4 orang. Dia diterjunkan dalam kolam panas yang berminyak. Mula terjun apa? Diterjun ke anak dia sulung. Pum, anak dia. Supaya dia tengok anak itu menjerit dan dia kata,
Tuhan, bilang Tuhan. Dia tak nak, dia kata. Terjun tak nak lagi nombor 2, nombor 3, terjun, seorang-seorang. Bilang tanya, kau nak mengaku tak aku Tuhan? Dia tak. Padahal anak dah terjun ni. Akhirnya dia dengan anak dia kat perempuan. Bilang kata, aku bagi kau peluang terakhir. Kau nak mengaku tak aku Tuhan kau? Atau kau dengan anak kau terjun dalam ni? Dia rasa cemas. Dia tengok anak dia. Anak dia kata apa? Wah ibu, mari kita terjun. Syurga sedang menanti kita. Tak, wahai Fir'aun, aku nak terjun. Faham, habis. Tengok orang dulu mempertahankan akidah dia. Orang dulu mempertahankan agama dia. Orang dulu mempertahankan Allah itu Tuhan dia. Sangat dahsyatlah. Layaklah mereka ni dapat syurga. Layaklah bila Mi'raj, Rasulullah cium satu kubur bau wangi, dia boleh kata itu kepuasan. Itu. Bagaimana mereka dapat tu? Mereka belajar, mereka memikir, mereka merasai. Kita ni ada satu jalan ni. Apa dia? Dengan ada Rasulullah ni. Rasulullah ni. Dapat barakah, dapat kasih dia. Okey. Seterusnya apa? Mendatangkan rasa kasih kita pada Nabi Muhammad SAW. Tadi dia kasih kita. Ini kita pula kasih dia. Barulah cinta itu berbalas. Ini kita kata kita kasih dia. Kita buat maulid Nabi. Kita buat gini, buat marhaban, baca kisah dia. Tapi kita tak sahabat dekat dia. Bimbang, menakutkan, kita hanya bertepuk sebelah tangan. Cinta kita tak terjawab. Cinta kita tak berbalas. Kenapa? Ni. Tak ada bukti. Bukti apa? Bukti tu kata cinta. Kata cinta apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebut nama dia. Ingat dekat dia. Pergi di arah kawan kita dapat cucu. Siapa nama cucu? Muhammad Yusuf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam nama Nabi. Siapa nama cucu? Ahmad Imran. Ahmad tu pun nama Rasulullah tu. Gelaran Rasulullah. Allah, Ahmad. Macam Nabi. Itulah. Tengok nama-nama dekat pengurusi masjid. Muhammad Ali. Bukan ingat Muhammad Ali tu. Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingat-ingat engkau. Tengok nama Muhammad, nama orang lain Macam orang bercinta lah. Orang bercinta. Nama girlfriend Siti apa? Nama menteri apa? Siti Rafidah Aziz. Nama girlfriend Rafidah. Buka surat khabar. Menteri Rafidah Aziz. Allah, macam nama girlfriend aku pula. Betul ingat. Macam nama girlfriend aku Rafidah. Betul. Padahal itu menteri. Tapi pada Rasulullah ada tak kita rasa begitu? Orang umum nama. Penerima bantuan zakat. Nombor 1. Muhammad Ali. Ada tak rasa kita? Allah, Rasulullah yang nama tu. Ada tak? Dia tanya cara jujur, ada tak? Ada tak? Terus Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang kata, kenapa kau selawat? Aku dengar nama tu macam nama Rasulullah lah. Dengar nama je. Terus terbayang pengorbanan dia, kasih sayang dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca dalam internet. Nama menteri Muhammad ini. Oh, teringat kat Nabi. Bukan selawat pada menteri tu, bukan. Teringat kat Nabi. Kenapa? Nama itu. Tengok ni. Mana Allah Muhammad? Tu nampak. Ada. Kat tiang. Ni Muhammad. Allah Muhammad. Gila-gila Allah Muhammad. Tengok nama ni je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nama kau terpampang depan mata aku. Kenapa aku teringat kat engkau? Kenapa aku teringat kat engkau? Tengok Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nama kau terpampang depan aku. Jalan ni keluar ni tengok tiang tu. Tu. Nampak tu? Allah, kiri tu Muhammad. Tengok je Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku tak lupa kat kau. Lepas tu keluar masjid nyanyi. You're my everything. Wah. Ingat kat lagu masa sekolah menengah. You're my everything. You're my everything.
Abang tanya, kau nyanyi kat siapa ni? Allah, ingat Rasulullah. You are my everything, wahai Rasulullah. Engkau lah nyawa aku, engkau lah bagi aku, engkau lah cinta aku, engkau lah kekasih aku, engkau lah penolong aku, engkau lah beri syafaat aku, engkau lah yang akan beri bantuan segala-galanya. Rahmat, melalui rahmat juga engkau. You are my everything. Biar mabuk sampai peringkat tu kan. Sampai kat rumah nyanyi. Hingga akhir nanti kau tetap idaman hati. Siapa nyanyi tu? Sikit. Tahu tak? Kau tetap jadi pujaan. Liket dia nak puji apa dia pasal? Kita ni dah macam mabuk. Kau tetap idaman hati. Aku nak jumpa kau Rasulullah. Jangan tinggal aku. Jangan lupa aku ya Allah kat mana masyarakat. Aku ni umat kau ni, aku umat kau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah tali pertemuan kita. Inilah appointment kita. Apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah tali pertemuan kita. Inilah temu janji kita nanti ya Rasulullah. Dekat kolam Telaga Kausar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah pertemuan kita. Inilah tiket aku nak jumpa kau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah masa nak peluk kau nanti ke hari akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah tiket aku yang aku bawa. Supaya kau kenal aku. Kau recognize aku jadi umat kau. Ini tiket pun tak ada. Melafal kasih cinta pun tak ada. Janji pun tak ada. Menyata cinta pun tak ada. Sebut pun tak ada. Sebab tu tengok pun tak ada rasa apa-apa. Hanya melihat keindahan keadaan had. Toh had. Itu kan had. Tapi apa yang tersemat dalam nama ni? Apa yang dia miliki? Apa keistimewaan dia? Sampai dia boleh menyebabkan Allah berrahmat. Selamat kita ke akhirat. Bincang kita sirat laju. Tak nampak? Tak rasa. Hanya teringat dia bila pergi Mekah. Bila pergi Mekah nak pergi Madinah. Dalam bas tu saya kata kita akan meninggalkan Madinah. Kita amal tu dia menangis. Lepas tu tak ingat dah. Pada Malaysia tak ingat dah. Makan korban Nabi. Tak ingat Nabi. Korban Nabi tu, korban Nabi tu. Ajwa tu. Yang orang beli-beli tu. Orang jual tu. Makan dia tak ingat. Tapi makan kurma yang hasil tangan dia tanam. Dia yang tanam dulu tu. Benih tu dia tanam mula tu. Tangan dia yang tanam. Tapi dengan dia tak ingat. Macam mana nak dapat syafaat? Orang yang ingat ni tengok kalimah saja. Oi, macam orang kata lah. Orang dulu bercinta kan. Tak dapat jumpa. Nampak baju kelawar pun jadi tu. Naik basikal. Tu baju kelawar dia tu. Rupanya baju kelawar mak dia. Padahal lah besar dia kata. Nampak slipper. Nampak slipper dekat rumah dia. Tu slipper dia tu. Orang dulu-dulu kata lah. Dulu bercinta mungkin tak jumpa. Mungkin cinta jauh. Nampak bubur rumah dia pun jadi lah. Dahsyat dia cinta yang membara kan. Tak jumpa Rasulullah. Nak pergi Madinah pun COVID. Ni baru buka lah. Tengok nama dia kat masjid pun dah rasa lah. Patutnya gitu. Tapi tak rasa. Tengok tiang. Nama dia gini tak ada rasa apa-apa. Inilah misalnya yang paling mulia. Nombor 1 dalam alam maya ni. Ini yang paling utama. Dengan sebab dia dah Allah jadikan bumi ni. Punya dahsyat ni hebat ni. Tu kalau kita belajar kita juga selawat ni kita buat akan datang rasa sampai peringkat tu. Kalau kita cikgu kita panggil nama budak-budak Muhammad Ali angkat tangan. Dalam hati dia angkat tangan dalam hati kita ingat Rasulullah. Kenapa? Nama ni nama Rasulullah. Nama guru besar Muhammad Razali. Kita pergi kat bilik dia. Dia panggil depan nama guru besar Muhammad Razali. Tengok Muhammad ni hati kita ingat Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Razali tu guru besar tu lah. Bukan kita ingat guru besar, kita ingat Rasulullah. Kenapa? Muhammad Razali. Faham tak saya cerita apa ni? Saya juga ceritakan kemabukan cinta orang pada Nabi. Kemabukan tau, kemabukannya. Mabuknya orang dengan Rasulullah ni. Orang sahabat dia tangkap, kena seksa berhari-hari. Dia kata, kau nak tak lepas seksa ni? Tapi dengan syarat, aku ganti kau dengan Nabi, dengan Muhammad.
Kau nak? Kau tunjukkan aku Muhammad dekat mana. Aku tangkap dia, aku seksa dia, kau lepas. Dia kata tak. Walau kau bunuh aku, kau tak cakap. Kenapa? Dia sanggup diri dia jadi ganti oleh Rasulullah. Nak sentuh Rasulullah tak bagi. Ada orang perempuan antara anak pergi jihad dengan Nabi. Lepas tu dia dengar pula berita kata Nabi wafat dalam medan perang. Dulu berita ni bukan WhatsApp. Ada orang balik kata nampak Nabi tengah bercamuk, mungkin Nabi mati. Dia hantar anak dia, orang ikut Nabi. 2 orang. Bila hubungan perang ni balik, dia tanya, bagaimana Rasulullah? Orang-orang lelaki kata, anak engkau telah syahid di medan perang. Tak, aku tak tanya anak aku tanya Rasulullah. Orang lain jawab, anak engkau yang kedua pun syahid di medan perang. Dia kata tak, aku tak tanya anak aku tanya Rasulullah. Sampai dia tak terbuli, anak dia syahid lah, tak apa. Yang penting Rasulullah mesti teruskan perjuangan. Dia tak tanya anak dia. Ini jenis nilai perempuan yang sayang dengan Nabi ni. Di situ dalam kitab begitu aku tanya Rasulullah. Dan situ tu lagi kata, ayah dia pun pergi perang, ayah dia pun syahid. Orang kata, ayah kau pun syahid. Tak, aku tanya Rasulullah. Bukan tak sayang ayah dia. Dia sayang Rasulullah ni lebih daripada ayah dia, lebih daripada anak dia. Lebih. Segala-galanya. Rasulullah pun satu. Orang dulu gitu. Lepas tu mereka mendapat syurga. Mereka mendapat rahmat Allah dan kehidupan mereka. Walaupun miskin mereka bahagia. Kita nak lahirkan jiwa tu. Jiwa-jiwa orang soleh zaman dahulu ni. Itulah sebut nama, selawat selalu. Sebut nama. Latih rasa cinta, rasa sayang, rasa ingat. Bercakap, ya Allah, aku nak jumpa kau. Bercakap ke orang pun tak apa lah. Jangan cakap kau kuat, nanti orang kata gila. Cakap dengan hati, aku nak jumpa kau, ini tiket aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku dah lepas tiket sirat, ini tiket aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebut nama dia beratus kali, beribu kali pun tidak akan datang rasa jemu. Kenapa? Cinta yang tidak pernah bertemu. Syarat temu cinta tu apa? Mati. Bila? Kiamat. Waktu tu Rasulullah pun ada di padang mahsyar. Seterusnya, Allah memberi petunjuk pada hati dia. Hati apa? Hati orang berselawat ni Allah beri dia petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk pada ketaatan. Petunjuk kepada kebaikan. Tak tunjuk benda-benda tak baik. Diberi ilham yang baik. Dipimpin dia kehidupan dia. Dibawa di jalan ke surga. Dihalang dia daripada dosa dan maksiat. Hati dia sangat tenang. Hati dia sangat senang. Kenapa? Orang yang banyak berselawat. Seterusnya, hati hidup. Hati tak mati. Hidup macam mana? Hidup dalam iman. Hati hidup. Semayang dia ingat Allah. Zikir dia ingat Allah. Apa-apa pun Allah nanti dia. Kenapa? Hidup hati dia dengan iman. Iman ni apa? Iman ni yakin, iman ni percaya. Itu mana iman. Iman ni yakin, iman ni percaya. Hidup iman dia, hidup iman dia. Iman kalau kuat, iman kalau hidup, dia akan menzahirkan amalan. Semayang jadi banyak, baca Quran jadi banyak. Puasa sunat jadi banyak. Banyak amalan-amalan dia lagi banyak. Kenapa? Iman dia kuat. Bila iman kuat, amal lahir banyak. Amal lahir banyak, iman lagi kuat. Dia macam berkadar terus lah. Antara jalan dia untuk hati hidup, jangan mati. Ulama kata apa? Engkau banyak selawat pada Nabi. Hati mati tanda apa? Tanda hati mati ni dia malas nak buat taat. Dia suka pada maksiat. Bukan suka saja, dia anjur maksiat. Bukan anjur saja, dia ajak orang lain sama-sama dalam maksiat. Bukan ajak saja, dia kata maksiat ni okey, tak ada masalah, hiburan. Nampak? Dia agama yang kata gitu. Kau jangan kodok sangat, tak ada hiburan. Macamlah Islam tak ada hiburan free. Dia kata ni masyarakat majmuk, kita kena ikut juga hiburan-hiburan yang bukan Islam. Siapa ajar begitu kita tak tahu. Kenapa? Hati dah mati. Jasad hidup, jasad masih berjalan. Tapi hati dah kondem. Jadi nak maintain hati ni, jangan dia mati. Dengan iman. Antara ni apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Akak baca banyak-banyak. Moga di sebalik emas, bukan S. Ni lah. Di sebalik emas. Moga di sebalik emas ni ada selawat yang terucap. Ada istighfar yang dilafazkan. Walaupun mulut ni tertutup jenis. Tapi dalam belakang ni ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ada sifat-sifat yang dibaca, ada dikir-dikir yang dibaca. Alangkah indahnya kalau itulah kehidupan kita. Hati dia hidup. Yang buat kerja mulut, yang hidupnya hati. Yang buat kerja mulut, yang tenangnya hati. Yang buat kerja mulut, yang dapat hadiah ke akhirat dia, badan kita. Lepas kita sirat. Yang buat kerja mulut, yang dapat rahmat ni hati. Hati ini diberikan kesian oleh Allah. Hati ini diberikan, Allah sayang pada dia. Kenapa? Punca dia, salah satunya, dia banyak selawat. Patutnya lepas ni kena banyak selawat. Gua dah belajar terbahagian daripada nota ni. Ni balik ni kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beli kuih, belilah kuih, tak apa. Dah tinggal beli selemak, beli selemak. Dalam tanya kak nasi lemak sotong satu. Dalam hati Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak berselawat sampai keluar mulut tak apa. Sampai beli kuih tu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak apa. Tidak ada kafisan pada riak. Faham tak selawat ni? Selawat sampai datang rasa cinta. Selawat sampai datang rasa harap. Ya Rasulullah, aku nak jumpa engkau. Sebab jasa engkau ni aku nak tengok engkau. Macam orang yang selalu bantu kita kan. Mesti kita nak jumpa satu hari tu lah. Katakanlah kita kenal dia melalui telefon, dia pun hantar duit kat kita, anak kita sakit, dia bagi duit yang banyak. Suruh buat rawatan, suami kita ada bagi duit banyak. Kita mesti satu hari sebagai manusia normal kan. Kita nak jumpa dia, kalau boleh nak panggil dia suami isteri atau rumah, kita nak masak. Bagi dia makan, betul tak? Ini normal lah. Ini bukan norma baru, ini normal. Bukan dulu tak jumpa orang, sekarang jumpa orang. Norma baru, itu bukan. Normalnya hati manusia begitu. Nak kenal dia, nak jumpa dia, banyak jasa dia kita. Betul tak? Ini kan Rasulullah ni. Banyak jasa dia kat kita. Dia doa sampai nangis-nangis. Apa dia doa? Apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balik manusia. Sabbit, tetapkan, yakinkan. Qulubana, hati-hati kami. Wa ala ta'atik. Wa ala ta'atik, wa ala dinik, wa ala ta'atik. Ulama tambah, wa ala syariatik. Tetapkan kami pada agama engkau, pada ketaatan pada engkau, pada syariat engkau. Rasulullah dia pernah sunat malam-malam. Dia doa sampai nangis. Dia ulang nangis lagi, dia ulang nangis lagi. Dia ulang sampai nangis. Sayyidina Abu Bakar ni nampak dia buat begitu. Nangis. Sayyidina Abu Bakar ni orang kata dia punya, kalau kita kata best friend lah. Dia ni kawan kecil dengan Rasulullah ni. Kawan kecil tau. Kawan yang sama-sama besar dengan Rasulullah ni kat Mekah. Dan bila Sayyidina Abu Bakar ni dewasa, dia pergi berniaga. Lepas tu dia ni suka jumpa dengan ahli-ahli kitab. Orang-orang alim yang mengamal kitab Injil ni, kitab Taurat ni. Jadi dia tanya, engkau nama siapa Abu Bakar? Engkau datang dari mana? Mekah. Dia kata, nanti akan datang pada tempat engkau Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, dalam kitab Taurat kata, dalam kitab Injil kata, nama dia Muhammad dan dia mempunyai akhlak yang sangat mulia. Itu dia punya tanda. Dan Abu Bakar ni, dia dah syak. Ni, kawan aku ni. Kawan aku ni nanti. Dia dah syak, tapi tak cakap Rasulullah. Sekali dia dengar dia syak, ni kawan aku ni. Nabi Muhammad ni lah. Ni Muhammad kawan aku. Ini bakal Nabi ni, dia kata. Bila Rasulullah kata dengan dia, aku telah dilantik dari Nabi dan Rasul, dia antara orang pertama kata, yes. Ini yang wakang.
Dia dapat dengan Nabi. Dia hijrah, Nabi pilih dia. Nabi pilih dia untuk hijrah. Nabi tak pilih orang lain, Nabi pilih dia. Wahai dia kata Abu Bakar, dengan datang perintah hijrah, kita akan keluar. Ada tak engkau apa-apa kenderaan yang untuk kita bawa? Kenderaan dulu bukan kereta. Ni unta ni, kuda. Dia kata aku dah siapkan 3 bulan lalu unta yang sangat remuk untuk kita pergi. Dia dah rasa dah Rasulullah akan pindah. Setelah mereka membuat beberapa perjanjian sulit dengan orang Madinah. Orang Madinah sambut terima orang Islam. Saya nak bakar ni tengok kan. Menangis doa Rabbana. Ada tulis qulubana wa hab lana min karamain kata Wahab itu berdoa itu boleh dibaca. Allahumma salli qalbi itu baca. Rabbil qalbi ala dini, rabbil qalbi qulubana ala dini wa ala ta'ati boleh baca, wa ala syariati boleh baca. Menangis. Dan Abu Bakar datang belakang dia, peluk dia. Nak tenang dengan dia. Wahai Rasulullah, engkau seorang Rasul. Mana mungkin Allah nak bolak-balik ke hati engkau? Dia kata. Mana mungkin? Mana mungkin Allah nak lincirkan hati engkau daripada taat? Dia kata, aku bukan doa untuk aku. Aku doa untuk umat aku. Dia doa untuk kita. Kita sombong, tak nak sebut nama dia. Kita sombong, tak nak sawat kat dia. Kita buat bodoh, kita buat tak tahu. Tengok nama pun tak ada rasa apa-apa. Orang sebut hadis Nabi Muhammad SAW. Mulut nak cakap sallallahu alaihi wasallam pun tak nak. Dia menangis untuk kita. Sama macam mak-mak kita lah, bapa kita. Kita dikisi nakal. Yang kat tangan. Ya Allah, anak aku ni, kau berilah petunjuk. Kita tak ingat jasa dia. Dan kita tak tahu pun dia doa untuk kita sambil kat tu. Betul tak? Mungkin sebab doa dia betul dengan nama Allah, kita jadi orang sekarang. Kalau tidak, kita tahu jadi apa, jadi monyet ke apa pun. Bukan jadi monyet, perangai macam monyet. Orang lah. Okey. Seterusnya apa? Tengok selanjutnya pula. Apa sekarang? 40? 44 Ustaz. Ya, 43. 41, 42, 43, 44. Hatinya hidup dalam iman. Okey. 44. 44 lah. Jadi ada lagi. Ni dah kan? 7. Ni dah. Ya. Ini dah. Ini yang pertama. 2, 4, 12. 2, 4. Ini 20. Ini 16. Jadi 28. Betul? Ini 2, 4. Ini 16. 28 dengan 16. 44. Betul ni? Betul Ustaz. Ustaz lagi 7. Jadi lagi berapa? Lagi 7. Lagi 7 je. Ni dah 7. Kalau akak bawa salin 15, maknanya minggu lepas tak datang. Sekarang kita nombor 44. Jadi nak habiskan 21 ni. Jadi minggu depan kita belajar macam silibus biasa balik lah. Sebab bagi tetap iman dan iman itu tidak berbolak-balik dengan rahmat Allah, dengan berkat berselawat pada Rasulullah SAW. Iman itu tetap. Bacalah Kak banyak-banyak bang. Kita pertama kita baca nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dalam kereta seorang-seorang ke, ada orang ke, bacalah dalam hati ke, kalau elok baca dekat lidah. Lidah akan gerakkan lidah ni dengan selawat pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun tak apalah kalau paling ringkas nak sebut. Ringkas nak sebut. Ingat Allah berselawat pada dia. Malaikat berselawat pada dia. Malaikat yang mulia tu berselawat pada dia. Kita yang banyak dosa ni yang mengharap rahmat dia. Allah, mengharap bantuan Allah. Kehidupan kita, mengharapkan barakah kehidupan kita. Lebih-lebih lagi kita kena selawat lah. Okey. Hari ni nampak ramai
6, 2, saya suruh kira orang berapa orang. 10, 12, 14. Bagi besar. Itu orang kata duduk beza umur. Tak nak. Siapa yang beranak tahun 30, puluhan duduk depan. Tak ada beranak tahun 30-an. 34, umur 80 tak ada. Lepas PKP umur 80 tak datang Umur 70 mana angkat tangan? Ustazah 70. 70 lebih. Oh, nampak sihat ni. Lagi 70, angkat 70. Sampai. 70. Saya pula tak nampak orang belakang. Silang yang menanya pun tua. Angkat 70 lebih Ustazah 70 berapa? 70 tepat. Bagus. Sihat lagi boleh datang masjid. Itu nikmat besar. 60 ke atas angkat tangan? 60 ke atas? Tak sangka aku ramai 60 ke atas. Nampak macam muda lah. Nampak muda apa bangun sekarang? Habis semua benda dah dipegang. Okey lah kak, yang ni boleh di masjid. Biasalah bangun gitu. Saya pun bangun gitu juga kadang. Bawah 30 tak ada Bawah 30. Bawah 40? Abang mengapa bawah 40? Dah 5 tahun pencen Ustaz, bawah 40 apa? Bawah 40 tak ada? Bawah 50? Bawah 50 ada saya kata. Angkat tangan, tak? Bawah 50, bawah 50. Dua orang aja? Ustaz, umur rahsia yang saya tanya Saya rasa yang banyak ni 50 lebih ke 60 kot. Dengan 60 ke 70. Kita boleh tukar nama kelas lah. Kelas Fardu Ain 50-an. Saya boleh tukar nama Dia cakap 50-an, jadi tahu dah tua. Bracket, dah nak mati dah. Baru tahu dia tua. Lagi kuat amal. Lagi kuat selawat. Lagi banyak umur, lagi kuat selawat. Lagi dekat nak mati, lagi kuat selawat. Tak ada masa dah nak berhenti dengan panggil anak. Tak ada masa nak berhenti dengan panggil mak mertua. I have no time for that. I'm very busy preparing myself untuk mati. Aku tak ada masa nak kerja hati dengan kau, wahai mak mertua aku. Di manakah kubur sebenarnya? Kubur Sabariah. Tak ada masa nak pergi Sabariah. Sabariah dah lama dah pergi ada barzah. Di mana sebenarnya kubur Sabariah? Maafkan Mak Kasim, Mak nak turun. Alah Kasim, tak ada masa dah Alah Kasim. Engkau pergi selawat, aku pergi selawat. Piramli pergi selawat, Mak Dara pergi selawat. Aku tak ada masa nak gaduh dengan kau. Aku ada benda penting yang aku jawab ke akhirat. Aku benda penting, aku nak kejar rahmat Allah ni sekarang ni. Masa dah suntuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Aku tak ada masa nak kisi hati orang dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku tak ada masa. Aku tak ada masa nak letak hati aku pada orang dah. Aku nak prepare untuk mati. Betul-betul prepare. Betul-betul prepare. Antaranya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Jangan ajak aku mengerti cerita benda dah manfaat. Jangan. Tak payah. Nak mengerti boleh. Nak kenal boleh. Nak timbang-timbang kebesaran boleh. Sekejap tak boleh lama. Kau boleh mengerti dah ada 3 cawan dalam kedai. Cerita macam-macam. Tak ada masa. Kenapa? Aku nak prepare mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Macam tu. Macam tu. Tak ada masa dah. Untuk urgent. Loceng mati nak sampai ni. Loceng mati nak bunyi. Dia tak ikut bilan umur. Macam kita pergi pilih kerajaan kan. Kita ambil nombor 701. Lepas tu keluar 705. Berani kau tak? 708. Kenapa nombor aku tak keluar lagi? Dia bukan ikut nombor. Dia ikut mana ubat tu senang dia ambil, dia bagi. Kadang-kadang kita pergi GH. Mana yang penat, itu dia panggil dulu. Betul tak? Dan kita bisa semua sumbat hidung pergi hospital malam. Memang lambat. Tunggu, kenapa nombor tambah saya lama? Dia kata bukan cik, nombor bukan ikut nombor, ikut critical. Sama macam mati. Mati bukan ikut usia. Orang 40 lebih mati. Orang tua mati. Orang muda mati. Raja mati. Rakyat mati.
Macam orang nyanyi lagu Indonesia tu lah. Orang tua mati, orang muda mati kan. Tu lagu tu, dari Indonesia punya lagu tu. Sama macam ni lah. Orang belajar mati, orang tidur dalam majlis ilmu pun mati. Tidur. Tu mati. Yang penting apa? Prepare. Prepare apa patut. Jalannya apa? Tetapkan iman, hidupkan hati, dapatkan rahmat, dapatkan barakah, tunggu hadiah daripada Allah, jumpa Nabi, beri syafaat, lintas titian sirat, iman tetap masih mati, daripada hidup mati tak goyang, tanda dia, alamat dia, antara dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim. Banyakkan perkataan salawat. Ni balik ni kan lawak sampai rumah. Kat rumah kan tengok pinggan tak basuh lagi. Aku dah pesan dia pergi memutar. Jangan cakap banyak, ambil sabun, ambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim. Geram-geram juga ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah pesan ni kain tidai, tak tidai juga. Ambil kain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati pun senang, hati pun lega. Tak payah nak gaduh-gaduh. Selalu buat gitu kan? Kan? Macam tak sujud. Tanda syukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nak habiskan ni. Apa tanda syukur? Apa tanda syukur tu? Tanda syukur tu selawat. Kita sekarang ni ada 174 pelajar yang tengok secara online. 174 pelajar yang tengok online. Tadi 200 orang. Ni pukul 9 dia orang dah mula pergi kerja. Ini seluruh Malaysia ni. Ada dari luar negara pun ada. Kadang-kadang ada daripada US, ada daripada Kuwait, ada daripada Australia, ada daripada Brunei. Kita nak tengok nama orang US ada tak? Ada seorang daripada USA. Oh tak ada. Nama dia tak ada. Nama tak ada. Siti Zuraida. Tak ada. Daripada Melaka ada. Merata lah. Jadi mereka sama tumpang kami dia ni belajar dengan cara maya ni lah. Lepas tu saya lancarkan, saya jadikan siaran ini pada Google Meet ni. Online ni. Mereka dapat tumpang. Mereka jauh ni. Okey. Lagi apa? Tanda syukur. Okey. Selawat juga dikira sebagai zikrullah. Zikrullah ni tanda ingat Allah. Sebab apa? Sebut nama Allah. Allahumma. Ya Allah. Kan? Sebut nama dia mesti ingat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat nama dia. Allahumma ni ya Allah. Allahumma ni ya Allah. Jadi bila kita kata Allahumma ni ya Allah, dia juga meliputi akan zikir. Dia juga meliputi akan zikir. Zikrullah. Belah kanan sekali. Bidadari surga dan mahligai surga. Dia katakan apa tambah ni? Ini ada benda yang tak cukup ni. Di hadiah. Oh, cukup. Memang surga ni dia ada bidadari. Bidadari surga ni, kalau rumah di surga ni dipanggil mahligai. Mahligai ni selalu ni dipakai untuk rumah besar. Rumah besar sangat. Bawa nama mahligai. Kalau rumah 2 tingkat dia tak ada nama mahligai. Tak ada nama banglo. Saya kadang-kadang saya lalu sini kan, kawasan ni. Saya tak tahulah orang lain ingat macam mana kan. Saya nampak ramai orang ambil tanah keadaan. Saya nampak. Dia buat kedai, dia buat rumah. Kadang-kadang tiang elektrik ni dalam kedai dia. Dia ada had tau tanah kita. Jangan buat apa-apa binaan yang bukan tanah kita. Saya nak beritahu ni supaya nanti akak tak tahu saya tak akhirat. Saya nak beritahu kan. Jangan buat binaan tanpa kebenaran yang bukan tanah kita. Suara Sayyidina Ali kata, aku pernah dengar Nabi kata,
orang yang ambil tanah orang lain walau sejengkal, dia akan dimasukkan neraka. Orang sini banyak buat. Orang tempat lain pun banyak buat. Buat parking, binaan parking, extension rumah sampai depan. Berat, dia sampai sini je. Ini reserve jalan. Tahu reserve jalan kan? Jalan raya. Sini ada tiang elektrik. Reserve jalan tiang elektrik. Kadang rumah dia extend sebelah tiang elektrik. Maknanya dia ambil tanah orang. Tanah siapa? Tanah kerajaan. Tanah majlis. Memang majlis kalau tak ambil tindakan, tak ambil lah. Kalau ambil tindakan lah. Ada orang buat gerai, buat binaan gerai. Jangan buat lah. Kita orang belajar jangan buat. Ada orang tanam pokok mangga, makan hasil mangga, bagi jiran, buat sama belacan. Tahu? Mangga tu tanah siapa tu pokok tu? Depan rumah tu tanah siapa? Tahu tak? Bukan tanah kita. Kecuali kita dapat izin daripada majlis, izin bertulis. Kata kami benarkan nak tanam mangga ke tanam apa, tu boleh tanam. Kalau tidak jangan buat. Mangga tu makan dia haram. Hukum dia makan dia haram. Sekarang hantar masjid lagi mangga tu bagi orang masjid. Mangga ni makan dia haram. Dia boleh apa? Pokok bunga lepas tu, tu boleh letak. Tanam pokok bunga yang boleh cabut bila-bila kalau cabut, tu boleh. Tapi pokok-pokok bau hasil tak boleh. Itu pun kalau pokok bunga, kalau dia kata tak boleh tanam, aku tak boleh tanam. Ada orang yang saya ngajar, dia buat binaan parking. Memang maju-maju tak bagi, itu tanah pemaju. Pemaju beli daripada kerajaan lah. Jadi dia buat rumah. Jadi kawasan depan tu ada kawasan kosong-kosong yang dia biarkan kosong. Tak tahu lah nak buat apa kan yang akan datang. Buat rumah ke. Lalu dia orang tahu kabel. Sampai pemaju keluar surat mahkamah suruh robohkan. Maknanya pemilik tak bagi. Terpaksa ambil guna perintah mahkamah robohkan binaan-binaan tu. Parking, ada buat store, ada buat tile lagi dia cantik. Saya lalu tadi kadang saya kata, kesian. Kita ni mati tau nanti. Kita ambil orang punya barang. Dalam kitab ada sebut tau. Dalam kitab sebut, kalau kita duduk rumah sini, ada surau. Dan surau ni kita tahu, dia bina bukan tanah halal. Tanah orang dibina. Lebih afdal dia semayang kat rumah. Kenapa? Orang dulu kalau bina rumah tanah dekat kerajaan, dia kata rumah apa? Kita pergi tinggal tau. Dia panggil apa? Rumah haram. Rumah haram. Tahu? Rumah haram. Sebab tu dalam kitab solat jemaahnya tebal-tebal saya kat pondok. Kalau surau itu tak jelas tanda halal dia pada binaan dia, maka hendaklah dia pergi semayang tempat lain atau lebih afdal dia semayang kat rumah. Surau tu. Dah nampak? Dah nampak? Surau tu dibina sampai ke belakang, sebelah ni tiang telefon. Dia kalau tiang telefon, tiang elektrik, mereka tanam atas tanah majlis. Mereka tak tanam atas tanah orang. Mesti tanah milik majlis. Mereka dapat kemudahan dari majlis. Mereka bayar duit ke, bayar bil garanti ke, bayar apa-apa ke untuk tanam tiang-tiang ni. Saya tahulah saya kerja tu. Dia kena dapat ROW, right of way. Kita tahu performance bond. Dah buat kerja tu kalau ada lepas tak kemas, dia ambil duit tu. Performance bond tu dia ambil. Kalau dia tak siap, dia ambil duit tu. Lepas tu kena bayar bil garanti, berjuta-juta kadang. Dan dia boleh buat rumah, dia boleh extend rumah dia sampai situ. Tahu tak keakhiran nanti dia ada masalah yang besar. Jadi jangan buat tau. Jangan buat tempat parking, buat pondok-pondok semua jangan buat. Bukan tanah kita. Dulu saya cakap dengan Ustaz Taman tu sebab saya ngajar. Dia kata, Ustaz kalau biar begitu bersemak hal dia. Cakap dengan dia jangan kau bersemak, potong. Boleh tak kalau rumah kita bersemak, boleh buat rumah? Boleh. Boleh buat parking. Itu bagi tak? Dia kata kita, tanah awak terbiar bersemak, baik dia buat rumah? Boleh. Kita bagi je. Biar bersemak, berulang pun dia akan bagi, betul. Tu saya ternampak orang sini banyak buat. Jaga-jaga. Jangan buat. Nak sambung rumah, tengok dekat mana sepadan. Pastikan sepadan tu, jangan lebih. Walaupun sejengkal. Walaupun sejengkal. Nak bina kedai depan rumah, minta izin dulu. Ini kita berniaga gitu pula. Nah, jangan buat-buat benda-benda haram-haram jangan buatlah. Kita ni belum belajar agama. Rasulullah dah katakan, bagaimana doa nak makbul? Orang lelaki yang musafir,
Dia berkata, ya Rab, ya Rab. Bagaimana nak makbul? Makan dia haram, pakaian dia haram, betul tak? Ada hadis yang tak terkenal. Kita makan perniagaan daripada betul. Kita tak izin. Kecuali kalau majlis izinkan kita berniaga sementara sampai dapat gerai. Itu cerita lain. Mana dapat green light atau boleh berniaga. Tu nak kena hati-hati. Banyak rumah-rumah teres, kadang-kadang depan-depan rumah kosong, dia buatnya parking. MBSA datang roboh, dia marah. Kalau dia marah, tu kadang kita. Kita yang patut minta maaf dengan dia, kita patut minta halal dengan dia. Ada berlaku juga orang buat surau di tanah wakaf orang. Tanah orang lain dia buat surau, lepas tu dia minta halal. Patutnya nak buat ni tengok tanah siapa dulu, betul tak? Walaupun buat surau, tak boleh. Tak boleh atas surau kita boleh bantai buat tanah orang, tak boleh. Hati-hati. Sebab Rasulullah dah sebut orang yang ambil tanah orang lain walaupun sejengkal. Tanah yang sejengkal itu akan dibesarkan, dijadikan api dan akan diserkup kepada dia. Ini menakutkan lah. Okey. Menjadi orang yang mulia pada rupa dan hati dia. Orang banyak selawat ni, orang-orang muliakan dia. Walaupun dia tak ada pangkat dalam masyarakat. Walaupun orang tak kenal dia. Dia bukan berpangkat, dia bukan pemimpin. Tapi orang muliakan dia. Orang rasa tengok dia, orang rasa nak muliakan dia. Ada rasa pada orang lain hati. Kenapa? Allah jadikan pada rupa dia ni, hati dia berselawat ini, orang tengok dia, orang sayang dia. Kita kalau nak orang sayang kita, kita banyak boleh selawat. Keluarga sayang, adik-beradik sayang, masyarakat sayang, orang kampung sayang. Orang kampung sayang kita, jumpa kita seronok hati dia. Antaranya apa? Banyak selawat. Banyaklah selawat. Adik-beradik senang dengan kita, keluarga senang dengan kita, keluarga mertua senang dengan kita, adik ipar bercakap dengan kita senang, dia tak ada rasa apa-apa, tak sedap. Dia tak ada rasa takut dengan kita, dia hormat dengan kita. Kenapa? Antaranya kita banyak selawat. Ini antara kunci untuk mendapatkan sayang orang. Orang tengok kita kesian, orang nak marah tak jadi. Rakam marah-marah, kita bagi jumpa, lepas kita dia diam. Dia tak boleh marah dah. Kenapa? Ada mulia pada rupa, ada mulia pada hati. Ulama kata apa? Sebab banyaknya selawat pada Nabi. Itu dalam kitab Mukhasyafatul Qulub. Mukhasyafatul Qulub, Imam Ghazali kata dalam pembukaan kitab. Banyak sakit badan sebab banyak apa? Sakit badan sebab apa? Banyak dosa. Sakit badan sebab banyak makan. Sakit hati sebab banyak sakit jiwa, sakit hati sebab banyak Dosa. Kedua-duanya boleh dirawat dengan banyak berselawat kepada khairil anam. Khairil anam ni sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik makhluk itu kedua-duanya boleh rawat. Sakit badan boleh rawat, sakit badan penyakit lah. Sakit hati ni penuh dengan pemarah, hati ni penuh dengan ketidakbaikan, boleh rawat dengan banyak berselawat pada khairil anam, sebaik-baik makhluk, sebaik manusia. Itulah Rasulullah SAW. Itu dalam kitab Mukhasyafatul Qulub. Untungnya kita ni orang Islam ni, kita ada benda ucap yang boleh beri rahmat. Ada benda ucap boleh kita pahala. Berselawatlah banyak-banyak pada khairil anam. Lepas ni jadi orang yang mabuk selawat. Selawat. Mana teringat selawat. Tengok nanti tanya nama. Betul dia kata dia. Siapa nama cucu? Mak dia bagi nama Muhammad Adam. Ingat Rasulullah nama ni. Ni nama orang mulia ni. Selawat Allahumma salli ala sayyidina. Bukan selawat dekat Muhammad Adam ni. Selawat kat Rasulullah. Sebab ingatan kita datang kepada dia. Akak nama siapa? Aisyah. Ingat pasal apa?
Ni si Nabi nama ni. Dan nanti kita kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Padahal ini Aisyah ni Kak Aisyah, bukan si Nabi. Jumpa anak. Awak ni anak siapa Awak kena makcik. Kenal? Awak anak siapa? Anak mak saya Khadijah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Isteri Nabi. Itu kampung nama siapa? Abdullah. Allah nama bapa Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tengok tak dia punya konteks hati tu. Bukan hanya pada jasad Rasulullah, tapi pada benda yang keliling Rasulullah. Siapa nama anak? Nama anak saya Umar. Allah, sahabat Nabi. Kau ni sikit Nabi, sikit Nabi. Mestilah sikit Nabi. Kau tak sikit Nabi nak pergi mana? Betul? Dapat syafaat Nabi. Dapat syafaat Nabi. Kau nak pergi mana? Kau tak ingat Nabi? Kau ingat siapa? Kau ingat orang yang tak baik? Begitu, nak buat apa? Umar. Jemput yang berhormat. Yang berhormat yang melawat kita jemput keucapan Osman bin Ali. Osman Ali nama bapak mertua aku. Osman bin Ali. Osman kita ingat nama siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Allah ni nama pengganti Nabi yang ketiga ni. Yang kedua, Abu Bakar, Osman, Umar, Ali kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bin Ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali ni siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Lagi? Menantu Nabi. Menantu Nabi. Menantu Nabi. Saya cakap dengan kawan-kawan, nama abang saya Hasan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hasan ni siapa? Cucu Nabi. Cucu Nabi. Begitu begini, kamu ingat tak dia? Saya cakap betul Kalau hati dah cinta, dia mudah teringat lah. Kalau hati tak cinta, sebut Omar ke, Pak Omar ke, Pak Omar ke, orang Melaka Pak Omar. Aku tiap-tiap si Omar tak dengar. Ingat Allah ni sahabat Rasulullah tu sayang ni Omar ni. Omar kata, ya Allah, aku rindu nak jumpa kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata gitu tau. Ya Allah, aku rindu nak jumpa Muhammad. Sampai peringkat tu mereka Sayyidina Bilal bila Rasulullah wafat tak nak duduk Mekah. Akhir nangis dia. Pindah Syria, Damsyik. Berdakwah kat sana. Satu hari mimpi Nabi. Rasulullah kata, kau tak ingat aku ke? Kau tak datang dari aku. Ambil unta malam pun juga pergi dia Nabi. Kan? Cucu dia datang riuh Madinah. Cucu Rasulullah ni kata, tengok apa masa tu. Saya ni kata, wahai Bilal, kumandang azan. Bukan Bilal, apa lagi? Umar. Kumandang azan. Kau dulu tukang azan pertama Rasulullah. Dia kata, aku tak boleh. Aku sebut nama Muhammad nanti aku nangis. Dia sampai tak nak azan sebab dia tak boleh sebut nama Rasulullah ni. Bilal ni kan dia ahli surga, dia rapat dengan Nabi. Sampai datang cucu Rasulullah. Wahai paman, wahai pakcik. Kalau orang lain suruh kau tak nak, tak apa. Kami ni cucu Rasulullah. Azan lah. Jadi dia dah macam malu Allah lah. Cucu Nabi suruh, betul tak? Takkan nampak kan? Dia azan. Sampai Muhammad dia nangis. Tunggu tak dia azan. Dia nangis dan orang kampung Madinah, satu Madinah nangis. Orang-orang perempuan di balik bertabir menangis. Itu kerinduan mereka bukan main-main tau. Ini bukan lakon-lakon Kita nak jadi watak-watak ni kan. Nak jadi watak-watak ni. Sebab tu kita belajar ni, selawat ni kelebihan. Kita belajar. Jangan rasa ini dah belajar ustaz, bukan tu. Belajar banyak kali pun tapi tak ada cinta, ini yang kita usahakan sekarang. Sebelum kita mati. Usahakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Okey. Menghampiri kepada syurga. Memang jangan pergi syurga. Yang terakhir,
Dikira sebagai doa untuk diri. Dapat doa untuk diri, dapat rahmat. Mohon rahmat kan doa. Mereka yang berselawat. Okey. Inilah 51 kelebihan selawat. Okay. Kalau lepas ni masih tak selawat, berat. Berat nanang. Berat tu. Dah tahu kelebihan pun tak sebut. Dah tahu kelebihan pun tak rindu. Dah tahu kelebihan pun tak cinta. Dah tahu kelebihan pun tak ingat. Maknanya hati ni ada something wrong inside. Tapi lawan lah dia. Latih dulu pada lidah. Dah lama datang cinta pada hati. Okey, cukup. Dah pukul 10 dah. Nanti minggu depan, kita belajar macam biasa lah. Berapa orang yang datang? Ni guru besar nak main tender ni. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 68, 70. Nari ada dekat 60 lah. Lebih 60. Ada lelaki 2, 4, 6, 7. Lelaki selalu 10% lah. Perempuan 70, dia 7 orang. Okey tu. Adalah dalam 70 orang ni, alhamdulillah. Masih hari macam ramai. Saya berhajat nak tengok balik macam dulu lah. 200 lebih. Sampai ke tiang belakang lah. Tak apalah. Perlahan-lahan. Semoga Allah berat dalam kita untuk hadir. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa maksudnya? Baca baik. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.